Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya daripada Chester Property Bangi. Hari ini saya akan kongsikan dua topik, iaitu yang pertama adalah apa itu hartanah secara umumnya. Yang kedua, apa itu kategori hartanah di bawah Seksyen 52 Kanun Tanah Negara. Okey, topik yang pertama yang kita akan bincangkan sekarang ini adalah persoalan apakah itu hartanah. Jadi, hartanah ini seperti yang kita sedia maklum adalah sesuatu tanah, sebidang tanah ataupun sekawasan tanah yang dimiliki. Boleh dimiliki oleh siapa? Seorang individu, sekumpulan individu, sebuah organisasi ataupun sesebuah kerajaan. Contohnya tanah kerajaan Malaysia lah. Tanah mak ke, tanah keluarga ke, itu dah dimasuk. Kadang-kadang kita dengar tanah tu dalam satu geran ada banyak penama. Jadi itu dimaksudkan dengan sekumpulan individu. Jadi kita akan bercakap mengenai Kanun Tanah Negara. Pada tahun 1965, Malaysia telah menubuhkan kanun tanah ini. Jadi di bawah satu hak pemilikan, setiap individu, setiap kumpulan ataupun organisasi, kita akan ada satu geran tanah yang akan dibekalkan oleh pejabat tanah. Sama ada pejabat tanah negeri, pejabat tanah daerah. Okey, pejabat tanah negeri ataupun daerah ni korang boleh dapati di mana-mana negeri dan juga daerah yang korang tinggal. Maksudnya, dia akan ada satu organisasi iaitu pejabat tanah ni, dia akan bertanggungjawab ke atas tanah, kawasan tanah di dalam negeri dan juga daerahnya. Jadi, apa tugas-tugas pejabat tanah ni? Actually, secara umumnya sangatlah banyak. Termasuk yang pertama, menukarkan hak tanah, menamakan semula tanah, mengukur tanah, pecahkan tanah. Itu semua dari segi kategori yang tugas kerja pejabat tanah inilah. Jadi, cuma hari ni saya nak kongsikan di dalam satu Kanun Tanah Negara 1965 terdapat satu seksyen, Seksyen 52, apa jenis tanah ataupun kategori yang telah dikelaskan menurut Kanun Tanah Negara 1965. Jadi, di bawah Seksyen 52 ini yang menjelaskan mengenai kategori tanah di Malaysia. Yang pertama, kategorinya adalah pertanian. Yang kedua ialah kategori bangunan. Yang ketiga adalah kategori industri. Jom kita huraikan satu persatu secara umum sahaja. Yang pertama iaitu pertanian. Jadi, mana-mana tanah yang dikategori di bawah kategori pertanian, walaupun dimiliki oleh individu ataupun syarikat mana-mana, wajib mematuhi satunya kegunaan untuk pertanian. Sama ada apa? Nak buat tanaman pokok getah, nak buat tanam sayur, nak buat tanam strawberry, macam dekat Genting Highland, Cameron Highland dekat Pahang tu. So, tak kisahlah apa penanaman ataupun yang akan mendatangkan sumber makanan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua iaitu kategori bangunan. Okey, kalau kategori bangunan ni senang kita nak tengok dari segi kawasan yang adanya terbangunnya bangunan-bangunan, sama ada bangunan kerajaan ke, bangunan perumahan ke, apa-apa saja bangunan, sama ada sekolah ke, nak buat bangunan persekutuan ke, tu KLCC tu, itu semua tanah pembangunan tu. Jadi, yang ketiga, apa? Yang ketiga ini iaitu tanah industri. Kalau tanah industri, dia boleh dibuat kepada apa? Sama ada industri perkilangan, dia nak buat gudang ke, nak buat store ke, itu terpulang lah. Itu kalau telah dikategorikan sebagai tanah industri. Jadi, itu serba sedikit untuk hari ini. Jadi, boleh follow, like, share dan komen video-video saya kalau anda dapati video saya ini sedikit memberi info kepada anda. Jadi, follow saya Lebay Hartanah di Facebook, Instagram ataupun TikTok, dan juga saya punya grup Hartanah Mate. Anda boleh cari kami di Facebook, TikTok ataupun Instagram.
Sehingga berjumpa lagi, boleh kontak saya. Saya akan tinggalkan nombor telefon saya. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.